Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Mutakhir ini, negara digemparkan dengan peningkatan kes bunuh diri. Sebanyak 638 kes dilaporkan di negara ini pada Januari hingga Julai tahun ini, iaitu peningkatan sebanyak 143% berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan berkata, berdasarkan laporan daripada PDRM, jumlah itu meningkat sebanyak 1.4 kali ganda berbanding 262 kes sahaja pada tahun lalu. Kes bunuh diri ini terjadi disebabkan beberapa faktor. Antara faktor-faktor kes bunuh diri dalam kalangan remaja meningkat dari masa ke semasa adalah disebabkan faktor kemurungan, pengaruh aplikasi permainan video dan tekanan akibat lambakan kerja sekolah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, permasalahan itu penting untuk diketahui bagi memastikan pelajar yang mempunyai masalah atau berdepan tekanan dapat diatasi. Bagi pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi, Dr. Azuraida Syahadan berkata, sebagai ibu bapa, mereka haruslah memainkan peranan aktif dalam meletakkan sasaran dan objektif yang realistik terhadap anak mereka. Manakala rakan-rakan sebaya juga memainkan peranan yang penting sebagai mengembangkan kebolehan dan koordinasi sosial, malah turut mempengaruhi sikap dan tingkah laku seorang individu. Paparan itu akhiri buletin utama pada hari ini. Salam berhormat dan Assalamualaikum. Hai, nama saya Nadira binti Kasiwat. Nombor matrik saya 285924. Saya akan menerangkan beberapa punca yang menjadikan kes meragut nyawa sendiri semakin meningkat. Terdapat beberapa punca yang menjadikan kes meragut nyawa sendiri semakin meningkat dalam kalangan orang dewasa. Dalam era pandemik ini, seringkali menjadi isu yang sangat besar dalam meragut nyawa kerana tertekan terhadap masalah yang dihadapi di tempat kerja, malah mendapat desakan daripada ahli keluarga kerana pendapatan semakin berkurang dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan kos sara hidup semakin sempit. Kesempitan hidup ini akan menjejaskan seseorang itu mengambil jalan pintas dengan membunuh diri sendiri dalam penyelesaian masalah. Punca lain yang dapat kita lihat adalah seperti tiada sokongan ahli keluarga, dibuang kerja, stres dan hilang minat untuk meneruskan hidup. Sekian daripada saya, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Husna Atif binti Abdul Jabbar. Nombor matrik saya 287087. Saya akan menerangkan tentang beberapa kesan membunuh diri. Antara kesan membunuh diri adalah keluarga si mati akan menjadi hilang arah. Sebagai contoh, isteri dan anak-anak si mati akan hilang tempat bergantung. Emosi ahli keluarga juga akan terganggu seperti trauma. Selain itu, keadaan ini juga akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan kesalahan yang sama. Keadaan ini menjadikan mereka yang bermasalah enggan untuk mencari bantuan kerana takut akan pandangan orang ramai tentang keadaan yang telah berlaku dan mereka juga memikirkan ini adalah jalan yang paling mudah bagi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Akhirnya, keadaan ini akan mengakibatkan kadar bunuh diri di dalam negara akan menjadi lebih tinggi. Kesan yang terakhir adalah penganut agama lain akan memandang remeh terhadap agama yang dianuti oleh si mati. Hal ini kerana semua agama tidak membenarkan penganutnya membunuh diri bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Perkara ini akan menyebabkan penganut agama lain berfikir bahawa agama yang dianuti oleh si mati tidak mengajarkan cara yang bernas untuk menyelesaikan sesuatu masalah tanpa menggunakan cara yang terlarang seperti ini. Okey, hai. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izazris bin Zainuddin yang memegang nombor matrik 287460. Seperti mana yang kita ketahui, masalah bunuh diri dalam kalangan dewasa ini sudah semakin lalai diperkatakan dan hangat dibincangkan di media masa dan juga kerajaan akhbar. Oleh itu, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Seperti pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Terdapat beberapa langkah yang boleh saya nyatakan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini. Oleh itu, langkah pertama yang boleh kita lakukan untuk menghadapi masalah bunuh diri dalam kalangan dewasa ini adalah dengan mendapatkan khidmat ataupun sokongan daripada pihak sekeliling. Kita semua ketahui, pihak sekeliling memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian kita. Ia juga boleh membawa keadaan yang baik ataupun negatif kepada diri kita. Sebagai contoh, saya boleh selitkan ialah dengan kita boleh mendapatkan sokongan ataupun bantuan daripada keluarga ataupun orang-orang yang kita percayai seperti rakan-rakan sekeliling.
Dengan itu, segala masalah yang kita hadapi boleh kita luahkan kepada mereka supaya bebanan yang kita hadapi bersama ini boleh dipikul juga oleh mereka. Baiklah, penyelesaian yang kedua yang boleh dilakukan untuk mencegah masalah bunuh diri dalam kalangan dewasa ialah dengan penjagaan kesihatan diri. Saya boleh golongkan dalam dua aspek, dari segi makan dan minum serta dari segi rehat yang cukup. Makan, minum dan juga rehat yang mencukupi merupakan tunjang utama supaya seseorang itu mampu berfikir dengan lebih waras. Langkah yang ketiga ataupun langkah terakhir yang boleh dilakukan ialah dengan mendapatkan khidmat daripada pakar profesional. Seseorang itu boleh mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya memiliki simptom kemurungan ataupun kebimbangan yang melampau.